Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Muhammad Fikri bin Muhammad Rusdi daripada DSI 2C. So, hari ini saya akan mengulas tentang tajuk mahar. Mahar bagi nama lain ialah syidah, nilah dan faridah. Maksud mahar ialah harta yang wajib diberikan oleh suami kepada isteri disebabkan berlakunya akad nikah. Sebab dinamakan mahar ialah sebagai lambang kebenaran keinginannya untuk berkahwin. Seterusnya, dalil hadis dan ijtima' ulama' tentang mahar. Maksudnya, dan berikanlah kepada perempuan-perempuan itu mas kahwin mereka sebagai pemberian yang wajib. Surah An-Nisa ayat 4. Seterusnya, maksudnya, kemudian mana-mana perempuan yang kamu nikmati percampuran dengannya, yakni setelah dan menjadi isteri kamu, maka berikanlah mas kahwin mereka dengan sempurna sebagai satu ketetapan yang diwajibkan oleh Allah. Surah An-Nisa ayat 24. Dan terakhir sekali, maksudnya tidaklah kamu bersalah dan tidak kamu menanggung bayaran mas kahwin jika kamu menceraikan isteri kamu sebelum kamu sentuh bercampur, yakni bercampur dengan mereka, atau sebelum kamu menetapkan mas kahwin untuk mereka. Surah Al-Baqarah ayat 236. Hadis Nabi SAW, Sahal bin Sa'ad radhiyallahu anhu berkata, seorang perempuan yang datang menemui Nabi SAW dan menyatakan bahawa dia telah menyerahkan dirinya kepada Allah dan Rasulnya. Lalu Nabi SAW bersabda, aku tidak berhajat kepada perempuan. Seorang lelaki pun berkata, kahwinilah aku dengannya. Baginda menjawab, berikan kepadanya sehelai pakaian. Dia berkata, aku tidak memilikinya. Baginda bersabda, berikanlah kepadanya walaupun sebentuk cincin besi. Dia memberitahu bahawa dia juga tidak memiliki sebentuk cincin besi. Baginda bertanya lagi, apakah ayat atau surah Al-Quran yang ada bersamamu? Dia menjawab, sekian-sekian. Baginda bersabda, maka aku kahwinkan engkau dengan perempuan ini dengan mas kahwin Al-Quran yang ada bersamamu. So, yang kedua dari Abdullah bin Amir bin Rabi'ah dari bapanya bahawa seorang perempuan Bani Fazarah telah kahwin dengan mas kahwin 2 terompah. Lalu Rasulullah SAW bersabda, adakah engkau suka menukar diri engkau dan harta engkau dengan 2 terompah? Ia menjawab, aku rela. Maka perkahwinan itu dibolehkan oleh Rasulullah SAW. Riwayat At-Tirmizi. Dari segi ijtima' ulama' pula, semua ulama' bersepakat bahawa mas kahwin adalah wajib dan tidak ada seorang pun yang mengingkari pendapat ini. Seterusnya, hikmah disyariatkan mahar untuk menyatakan kebenaran keinginan suami untuk hidup sebagai suami isteri secara mulia dan terhormat. Seterusnya, membolehkan perempuan yang menyediakan keperluannya seperti pakaian dan pelbagai keperluan lain untuk memasuki kehidupan baru. Seterusnya, hikmah ini tidak dapat dicapai jika perempuan keluar bekerja untuk mengumpulkan wang, kemudian diserahkan kepada bakal suaminya sebagai mas kahwin. Menyebut mas kahwin ketika akad, sunat disebutkan kadar mas kahwin ketika akad. Ia akan dapat mengelakkan perselisihan di antara suami dan isteri. Ijma' ulama' menyatakan tidak menyebutkan mas kahwin ketika makruh kerana perbuatan itu menyalahi perbuatan Nabi Muhammad SAW. Dan seterusnya menyebut dan memperjelaskan mahar ketika akad bukanlah menjadi satu kewajipan, namun ia amat digalakkan dan amat baik supaya dapat mengelakkan pertikaian pada masa akan datang. Seterusnya saya akan menyebutkan tentang syarat mahar. Syarat mahar di sini, yang pertama, hendaklah mahar itu terdiri daripada sesuatu yang suci dan bukan sesuatu yang haram. Yang kedua, hendaklah mahar itu dalam milik atau kuasa suami. Yang ketiga, hendaklah mahar itu bersih dari sebarang penipuan. Okay. Seterusnya ialah kadar mas kahwin. Kadar mas kahwin dekat sini tiada had minima dan maksima mas kahwin. Kedua, semua perkara yang boleh dinamakan sebagai harta atau yang boleh ditukarkan dengan harta boleh menjadi mas kahwin. Mas kahwin adalah pemberian yang wajib diberikan oleh lelaki kepada perempuan yang bakal menjadi isterinya. Seterusnya, jenis mahar. Jenis mahar terbagi kepada dua, yakni mahar misil dan mahar musammah. Mahar misil di sini mahar yang ditentukan
kadarnya mengikut mahar saudara-saudara terdekat pihak isteri. Mahar musamma pula mahar yang ditentukan kadarnya dan dipersetujui bersama oleh kedua-dua belah pihak. So mahar misil dekat sini mahar yang tidak disebut jumlahnya dan jenisnya dalam suatu akad nikah. Sekiranya berlaku keadaan ini, mahar tersebut hendaklah dikiaskan, iaitu disamakan dengan mahar perempuan yang disetaraf dengannya di kalangan keluarganya sendiri, seperti adik-beradik perempuan, seibu sebapa atau sebapa, seibu sebapa atau sebapa atau seibu saudaranya. Sekiranya tiada, maka dikiaskan pula dengan mahar perempuan lain yang setaraf dengannya dari segi kedudukan dalam masyarakat. Sekiranya tiada juga, terpulang kepada suami berdasarkan kepada adat dan tradisi terdekat. Seterusnya sebab wajib mahar misil, yakni fasad rosaknya akad nikah. Mas kahwin dibatalkan. Mas kahwin disebut dengan sebutan yang merosakkan. Terdapat beberapa mas kahwin disebutkan dengan sebutan yang rosak. Pertama, mas kahwin yang disebut bukanlah harta yang diiktiraf oleh syarak, seperti arak, babi, peralatan melalaikan dan lain-lain yang dianggap sebagai bukan harta oleh syarak. Yang kedua, harta yang disebutkan sebagai mas kahwin bukanlah harta miliknya, seperti dia memberikan sejadah yang dirampas sebagai mas kahwin. Lelaki mengahwini 2 orang perempuan atau lebih dengan 1 mas kahwin sahaja. Cara pemberian mahar yakni tunai muajjal, bertangguh muajjal, dan separuh tunai dan separuh bertangguh. Sekian daripada saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.